أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang, kerana masih diberi nikmat yang dikurniakan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan seharian-harian kita. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan sambung pengajian sirah kita yang lepas-lepas. Kita sekarang berada pada bab 5. Kita sekarang berada pada bab 5 yang menceritakan perkara-perkara sebelum kebangkitan Nabi diangkat menjadi Rasul. Perkara sebelum kebangkitan Nabi diangkat menjadi Rasul, perkara yang berlaku. Kita mula belajar dulu bab 5. Ada Nabi kerja apa? Nabi kerja apa sebelum diangkat menjadi Rasul? Nabi kerja apa? Nabi kerja pengembala dan juga berniaga. Itu kita belajar juga Nabi pernah ikut peperangan dengan bapa saudaranya. Dan Nabi juga pernah mengikut satu perjanjian dengan bapa saudaranya. Ada juga permasalahan membaiki semula Kaabah ataupun membina semula Kaabah, dan permasalahan Hajarul Aswad yang kita belajar sebelumnya. Jadi hari ini kita belajar pada muka surat 23. Muka surat 23. Tajuk yang ke-8, nombor 8. Bukan tajuk 8, yang nombor 8. Poin yang ke-8. Tijaratuhu fi mali sayyidati Khadijati wa zawajuhu biha. Tijaratuhu, berniaga. Tijaratuhu, Nabi berniaga. Tijaratuhu, Nabi berniaga. Nabi berniaga fi mali sayyidati Khadijati, dengan harta. Nabi berniaga fi mali sayyidati Khadijati, dengan harta Sayyidah Khadijah. Sayyidati Khadijah, Nabi berniaga menggunakan harta pun dengan harta Sayyidah Khadijah. Mali itu harta. Wa zawajuhu biha, dan berkahwin dengannya. Dan Nabi berkahwin dengannya. Ni poin yang ke-8. Dan Nabi wa zawajuhu, dan Nabi berkahwin biha, dengannya. Dan Nabi berkahwin dengan Sayyidati Khadijah. Sayyidah Khadijah ni isteri Nabi yang pertama. Yang tadi kita tengok, hiya Khadijatu bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ni nama Siti Khadijah. Wa kanat imra'atan hazimatan, adalah seorang perempuan. Wa kanat imra'atan, adalah seorang perempuan. Hazimatan, yang hebat. Wa kanat imra'atan hazimatan, adalah seorang perempuan hazimatan, yang hebat. Syarifatan, yang mulia. Yang mulia. Syarifatan, yang mulia. Ghaniyatan, yang kaya. Jadi Sayyidah Khadijah ni seorang perempuan yang hebat, yang mulia, ghaniyatan, dan juga kaya. Min awsatil Quraisyin, dalam kalangan Quraisy. Min awsatil Quraisyin, dalam kalangan Quraisy. Dalam kalangan Quraisy. Nasaban, dari segi nasab keturunan. Dari segi nasab keturunan. Wa a'zamihim syarafan,
dan sebesar-besar kemuliaan. Wa qad arada, dan sesungguhnya ramai yang ingin, az-zawaj, berkahwin, minha, dengannya, dan sesungguhnya ramai yang ingin berkahwin. Arada tu maksudnya ingin ataupun hendak. Maknanya waqad arada, dan sesungguhnya ramai yang ingin az-zawaj, berkahwin, minha, dengannya, dengan Siti Khadijah. Maknanya ramai yang ingin kahwin dengan Siti Khadijah. Sebab Siti Khadijah ini, sebab Sayyidina Khadijah ini azimatan, syarifatan, ghaniyatan, dia perempuan yang hebat, perempuan yang mulia, dan perempuan yang kaya. Mana tu package tu lengkap lah. Kathirun, ramai. Waqad arada zawaj, sesungguhnya yang ingin mengahwininya. Maksud waqad arada zawaja minha, sesungguhnya yang ingin mengahwininya. Kathirun, ramai sekali. Kathirun, ramai sekali. Ba'da mauti zawjiha, selepas mati ataupun selepas kematian zawjiha, suaminya, athani, yang kedua. Zawjiha athani, suaminya yang kedua, selepas kematian suaminya yang kedua. Falam takbal, akan tetapi dia tidak terima. Falam taqbal, akan tetapi dia tidak terima. Mana ramai yang masuk Minang, dan semua yang masuk Minang tu semua dia tolak. Falam taqbal, maka dia menolak, maka dia tidak terima. Wa qad balaghaha, dan sesungguhnya telah sampai kepadanya. Wa qad balaghaha, dan sesungguhnya telah sampai kepadanya, sampai kepada siapa? Sampai kepada Khadijah. Dan sesungguhnya telah sampai kepada Khadijah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai kepada Khadijah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa alaihi, siapa dia tu? Ma huwa alaihi, siapa dia tu? Min sidqi hadisi, daripada benarnya percakapan. Min sidqi hadis, daripada benarnya percakapan. Wa azimati amanati, dan juga mulianya amanahnya. Wa karima akhlak, dan juga wa karima akhlak, dan akhlak dia yang baik, yang mulia. Wa karima akhlak, dan akhlaknya yang mulia. Jadi telah sampai kepada Khadijah tentang Nabi, ataupun tentang Rasulullah, yang kata sidqi hadisihi, yang berkata benar pada percakapan dia. Wa azim amanati, dan juga yang mengagungkan ataupun yang memuliakan amanahnya. Wa karima akhlaki, dan juga yang berakhlak mulia. Okey. Fa aradat, maka ditawarkan alaihi, kepada Nabi Muhammad. Maka Khadijah ni ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Fa'aradat alaihi, maka ditawarkan, Khadijah menawarkan alaihi, kepada Nabi Muhammad, an yakhruja, supaya keluar. An yakhruja, supaya keluar. Fi tijaratin laha, untuk berniaga, supaya keluar berniaga. Maksudnya ayah ruja fi tijaratin, supaya keluar berniaga.
menawarkan Khadijah kepada Nabi Muhammad ayah roja fi tijaratin, supaya keluar berniaga laha, untuknya, berniaga untuk Siti berniaga untuk Khadijah, berniaga untuk Sayyidah Khadijah ila Syam, ke Syam. Maka dia tawarkan kepada Muhammad supaya keluar berniaga, membawa harta dia, laha, untuk dia, perniagaan dia ke Syam. Ditawarkan kepada Nabi membawa harta dia supaya berniaga di Syam. Okey. Wa tu'tiyahu, dan Khadijah memberi Nabi. Wa tu'tiyahu, memberi ataupun menyediakan. Wa tu'tiyahu, Khadijah memberi kepada Nabi afdala, sebaik-baik, mimma tu'ti ghairahu, sebaik-baik apa yang tidak diberi kepada orang lain. Maksud dia mimma tu'ti ghairahu, sebaik-baik, afdala tadi sebaik-baik, mimma tu'ti ghairahu maksudnya apa yang tidak diberi kepada orang lain. Apa yang tidak diberi kepada orang lain. Jadi Khadijah beri apa? Beri kepada Nabi sebaik-baik apa yang tidak diberi kepada orang lain, minat tujar, daripada perniagaan, daripada barang-barang perniagaan. Minat tujar, daripada barang-barang perniagaan, barang-barang nak berniaga tu. Jadi Khadijah ni bagi kepada Nabi barang-barang niaga tu, barang-barang yang baik, yang paling baik, yang tidak diberikan kepada orang lain. Ma'a ghulamin, bersama dengan seorang budak suruhan. Ghulamin tu maksudnya budak suruhan. Bersama ghulamin, budak suruhan, bersama budak suruhan laha, budak suruhan, yuqalu lahu, yang diberi nama ataupun yang dipanggil, yuqalu lahu, yang dipanggil Maisarah, yang dipanggil Maisarah, maknanya Sayyidah Khadijah ni dia menyediakan barang-barang perniagaan yang sebaik barang perniagaan kepada Nabi, dan juga dia sediakan seorang budak suruhan yang bernama Maisarah untuk mengikuti Nabi. Faqabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal ardah, maka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal ardah, tawaran ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran ini. Faqabila, maka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal ardah, tawaran ini, tawaran yang disediakan oleh Khadijah tadi, diterima. Wa kharaja ma'a ghulamiha, dan keluar bersama dengan budak suruhan Khadijah tadi, yang Maisarah tadi. Dia keluar bersama budak suruhan Khadijah tadi yang bernama Maisarah, hatta nazala Syam, sehingga sampai di Syam, sehingga sampai ke Syam, ataupun sehingga sampai di Syam. Mana dia berdua dengan Maisarah membawa barang dagangan, membawa barang yang ada niaga untuk diniagakan di Syam. Ini nombor 8. Ini nombor 8 menceritakan tentang perniagaan, tentang Khadijah menawarkan kepada Nabi supaya berniaga, menggunakan harta dia supaya berniaga di Syam, berniaga ke Syam. Tu nombor 8. Kita tengok nombor 9. Poin yang ke-9, nombor 9. Natijatu hadzal ardi, hasil. Natijah tu maksud dia hasil tawaran ini. Kan tadi tawaran untuk berniaga, jadi Nabi dah pergi berniaga. Jadi apa hasil dia? Mesti ada hasil. Jadi apa hasil dia? Jadi natijatu hadzal ardi, hasil tawaran ini, hasil tawaran ini atau hasil perniagaan ini. Yang pertama, rabihat tijaratu rabhan aziman. Rabihat tijarah, keuntungan berniaga,
keuntungan berniaga, rabhan dengan untung, aziman yang besar. Rabihat tijaratu, keuntungan berniaga, rabhan aziman dengan untung yang besar. Rabhan aziman dengan untung yang besar. Wa zaharat lahu barakat, nampak padanya keberkatan. Nampak padanya keberkatan. Qassaha, yang diceritakan. Yang diceritakan. Nampak padanya keberkatan. Pada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nampak keberkatan. Lahu tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zaharat lahu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak kepada Nabi Muhammad barakat, keberkatan. Qassaha, yang diceritakan kepada oleh Maisarah, yang diceritakan kepadanya oleh Maisarah kepada Sayyidah Khadijah. Diceritakan Maisarah, tak di budak suruhan ni, diceritakan kepada Sayyidina Khadijah ba'da awdatihima, selepas kepulangan mereka berdua. Ba'da awdatihima, selepas kepulangan mereka berdua. Jadi lepas mereka kembali daripada Syam, Maisarah pun ceritalah tentang tanda-tanda keberkatan yang dinampak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ahabbat sayyidatu Khadijatu hadhihi sifat, jadi suka, menjadi suka. Ahabbat, menjadi suka Khadijah hadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini. Ahabbat Sayyidatu Khadijah, menjadi suka Sayyidati Khadijah hadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini. Allati tahalla, yang mana menghiasi. Tahalla tu maksud dia menghiasi. Allati tahalla, yang mana menghiasi dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia maksudkan sini, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menghiasi diri dengan sifat-sifat dia. Sifat apa tadi? Sifat yang berkata benar, amanah, berakhlak mulia. Tu. Okey. Apa wa arsalat, dan menyatakan. Wa arsalat, dan menyatakan ila ammiha, kepada bapa saudaranya. Nya tu kembali kepada siapa? Nya tu kembali kepada Sayyiduna Khadijah, dan menyatakan hasrat. Wa arsalat, menyatakan hasrat ila ammiha, kepada bapa saudaranya Siti Khadijah, kepada bapa saudaranya Amr bin Asad, yang bernama Amr bin Asad, liyuzawwijaha minhu, untuk dia berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengahwinkan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyuzawwijaha minhu, untuk mengahwinkan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah ni pun dia menyatakan hasrat dia kepada bapa saudara dia yang bernama Amr bin Asad. Liyuzawwijaha minhu, untuk dia berkahwin, untuk dia ingin berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba Muhammadun, dan pergi Muhammad, dan pergi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba Muhammadun, dan pergi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a umumatihi, bersama dengan bapa-bapa saudaranya, ataupun bersama dengan ayah saudaranya, ayah saudaranya, ataupun bapa-bapa saudaranya. Dia pergi, Nabi Muhammad SAW pergi dengan bapa saudaranya, ma'a umumatihi, bersama dengan bapa-bapa saudaranya. Wa khatabiha min ammiha, wa khatabiha min ammiha, dan dia meminang. Wa khatabiha, meminang Siti Khadijah,
meminang Siti Khadijah bin ammiha melalui bapa saudara Siti Khadijah. Ammiha tu maksudnya bapa saudara Siti Khadijah. Wa khatabiha minha ammiha, dan meminang Siti Khadijah min ammiha melalui bapa saudara Siti Khadijah. Biwasitatin, dengan perantaraan, dengan perantaraan ammihi bapa saudaranya Abi Talib. Jadi antara Abi Talib bapa saudara Nabi dan juga bapa saudara Sayyidina Khadijah yang membincangkan tentang perkahwinan itu. Jadi dia masuk minang ataupun melamar Siti Khadijah ni melalui bapa saudara Siti Khadijah dengan perantaraan bapa saudaranya sendiri, iaitu Abi Talib. Jadi ini untuk nombor 9. Ceritakan selepas Nabi pulang daripada Syam, dan masyarakat nampak keajaiban Nabi. Dia kata bila Nabi berniaga dia nampak keberkatan. Bila diceritakan sifat-sifat Nabi kepada masyarakat, cerita sifat-sifat Nabi kepada Khadijah, jadi membuatkan Khadijah ni tertarik. Jadi dia pun menyatakan hasrat untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup untuk pada hari ini 8 dan juga 9. Sampai di sini saja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.